Fungsi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali Allah, dan sesungguhnya mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Yang saya kasihi Tuan Imam, pengurusi surau Taufiqiyah Sinar Alam 2, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Saya janji pukul lepas maghrib, tapi alhamdulillah saya sampai tuan-tuan. Kira saya tak kencing tuan-tuan lah, insyaAllah. Saya datang tuan-tuan. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sanggup menunggu ni. Jadi ceramah saya biasalah 1 jam setengah, boleh ya? Jadi 8.30, 9.30, pukul 10 kita habis. Boleh ya? Tuan-tuan jangan balik ya. Balik hamba jaga abah. Jadi tuan-tuan, tajuk kita ialah berkenaan dengan rumah Allah. Saya baca ayat surah At-Taubah tadi. Tuan-tuan tengok ayat tadi. Adapun orang yang memakmur rumah Allah ni siapa? Orang yang beriman. Kalau tuan-tuan nak tahu orang beriman, inilah orang yang beriman, orang yang datang rumah Allah. Sebab Nabi kata akhir zaman, masjid ataupun rumah Allah ini disebut masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid tuan-tuan hebat-hebat tetapi jauh daripada petunjuk. Apa maksud jauh daripada petunjuk? Rumah Allah tak ada kuliah. Rumah Allah hanya tempat semahyang saja. Rumah Allah ni tak dimakmurkan, tak diimarahkan. Rumah Allah tak jadi tempat tumpuan macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sedangkan Allah sebut orang yang datang rumah ni orang yang beriman. Nak tahu orang beriman, inilah dia. Kalaulah tuan-tuan nak tahu hati tuan-tuan, diri tuan-tuan orang beriman, tuan-tuan tengok. Kita selalu datang rumah Allah tak? Kalau tak datang tu tuan-tuan, iman ni yazidu wa yanqus kata Nabi. Yazid dia bertambah. Ketika mana kita bertambah? Bila kita datang rumah Allah, kita rasa selesa, sedap. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan di kampung saya ni, nama dia Pak Cik Amit. Pak Cik Amit ni hidup dia dengan muazzin Bilal. Muazzin lah, Tok Bilal orang panggil, Tok Bilal Kira hidup dia sentiasa rumah Allah sebab dia melaungkan azan. Satu hari saya tanya dia, Pak Cik ni duduk rumah Allah ni tiap hari ni tak jemu lah. Dia tahu ustaz saya duduk main ni, duduk main rumah Allah ni, saya duduk jumpa orang, dia jumpa kawan-kawan, saya rasa selesa, tenang, dia kata. Hidup dia dengan rumah Allah sentiasa tuan-tuan. Pergi tengok mesti ada. Satu hari tuan-tuan, dia nak pergi solat subuh lah, pagi subuh tu dia kayuh basikal. Dia kayuh ni dia lawan arus. Sebab kalau ikut arus, dia takut orang hentam di belakang. Jadi dia akan lawan arus. Contohnya kereta dari sini, dia akan lawan arus lah. Dia nampak kereta. Rupanya dia tak tahu, lagi senang orang hentam. Kan? Dia lawat, ada satu motor hantam dia. Pukul 5.45 dia jatuh dalam longkang. Longkang tu dalam tuan-tuan 7 meter tuan-tuan, 7 meter 7 kaki jatuh dalam. Orang duk tunggu muazzin hari tu tak dengar azan. Pasal apa Pak Mit tak main ni, tak datang ni? Rupanya dia tak sedap lah duduk dalam longkang. Patah ni, patah semua lah, duduk senyap. Sampai pukul 10 bini dia pun tak cari. Sebab bini dia tahu pukul 10 tu biasa kalau tak balik. Kan? Jangan macam tu lah, bini pun teruk dia tuan-tuan. Sampai tak cek kan suami balik tak balik. Mungkin dia kata suami dah pergi sarapan apa, makan kan, sembang, mungkin sebelah balik lah, selalu macam tu lah. Jadi pukul 10 tak balik, dia ingat suami dah di surau. Dia tak tahu suami dah duduk dalam longkang tu. Tak sedap. Pukul 10 suku sedap. Dia sedap tuan-tuan, sedap sendiri. Dia buat Allah, Allah. Orang lalu tu orang duk ingat, Pak Amit ni duk azan dalam mana ni? Kan?
Ada seorang hamba Allah berhenti, tengok-tengok dia patah kaki, patah semua ni, patah kaki tangan semua. Dia tolong. Jadi dia angkat Pak Mit ni tuan-tuan, pergi hospital lah. Doktor kata, Pak Mit kena buh besi semua ni. Besi kena buh. Tahu dia kata apa? Tak payah buh lah, dia kata. Doktor kata apa? Dia kata aku nak mati dah. Kalau aku buh besi, dia kata buat berat, dia angkat masuk dalam kubur. Dia kata, cuba tengok. Orang yang hidup dia dengan rumah Allah tuan-tuan, dia rasa macam tahu nak mati dah. Dia kata buat berat ya masuk dalam kubur, tak payah, dia kata. Oh balik rumah aku nak mati dah. Muazzin ni tuan-tuan paling hebat, esok di akhirat, di padang mahsyar tengkuk mereka panjang. Bukan panjang tak elok, dia yang akan pertama melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu muazzin. Dia hidup dengan rumah Allah tuan-tuan. Bila bawa balik sampai di rumah, dia bagi tahu kat anak dia, boleh bercakap lagi. Dia kata tolong panggil orang masjid mai rumah, dia kata. Anak dia tanya pasal apa? Tolong baca Yasin. Dia kata aku nak mati lah. Tuan-tuan tengok. Jadi semua kami pergi lah. Kami pergi rumah dia. Kami baca Yasin, dia baca Yasin. Ketika dia baca Yasin dekat separuh, dia angkat tangan. Dia panggil Ustaz Haji Umar tu. Dia kata tolong ajak kat telinga saya, la ilaha illallah. Jadi Ustaz ni ajak lah. La ilaha. Dia sebut la ilaha illallah, dia meninggal. Dia meninggal dengan kalimah la ilaha illallah. Dia mati sampai boleh berucap. Sebab apa? Hidup dia dengan muazzin, mati dia pun ucap kalimah Allah. Saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau duduk dekat sinar alam taman ni, rumah Allah tak pernah datang, macam mana tuan-tuan? Agak-agak boleh mati rumah Allah tak? Ada harapan tuan-tuan, jamban rumah Allah pun belum tentu. Ni sebab tu orang yang datang rumah Allah, inilah orang yang beriman. Sebab Nabi kata apa? Yazidu wa yanqus. Dia bertambah, dia berkurang. Ketika mana berkurang? Ketika malas nak datang rumah Allah. Tengok Allah, ni ceramah apa pula ni? Benci pula, tak suka. Sehingga pernah berlaku tuan-tuan, saya duduk atas baca khutbah. Kan? Baca khutbah saya kata tuan-tuan, kita ni umat Islam. Kita jangan lupa, kita kena sanjung Nabi kita. Kita kena hormati Nabi kita. Nabi kita pesuruh Allah. Kita kena ikut apa yang Nabi suruh. Tahun ni lama dah, tahun 2010. Bangun seorang Islam. Ustaz dia kata-kata apa ni, kata ni syariat ni. Ni, kapal sing pun tak suka. Oh, dia kata tu, kapal sing pun tak suka Ustaz nak kata apa? Dia tegur dalam khutbah. Saya kata abang tegur saya dalam khutbah, abang lara, abang lalai, pahala tak ada. Dia kata mampu hebi. Orang utara dia kira mampu ya tuan-tuan. Mampu hebi. Apa maksud mampu hebi? Maksud tak nantak biar. Saya kata abang tegur saya, abang lara, abang tak ada pahala. Lantak biar. Saya kata tak apa, abang tegur saya, kapal sing tak suka tentang Islam, tentang Nabi, tentang syariat Islam. Saya kata saya nak bagi andaian kepada abang. Ni dalam khutbah ni. Abang, kita seorang postman pergi rumah Cina. Rumah Cina tu ada anjing. Anjing menyala. Postman lari ya. Lalu anjing kejar postman. Anjing gigit punggung postman. Itu biasa betul tak? Anjing menyala gigit punggung postman. Itu biasa. Betul tak? Tetapi ada seorang postman pergi rumah Cina. Tiba-tiba anjing menyala. Postman menyala. Anjing terkejut lari. Postman kejar anjing. Gigit punggung anjing. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau orang bukan Islam menyalak tentang tak suka Islam, tak suka Nabi, itu biasa. Tetapi kalau orang Islam menyalak tentang Nabi, tak suka Nabi, tak suka Islam, itu luar biasa. Dia pun senyap. Dalam hati saya, rupanya dia ni tuan-tuan yang tegur saya ni 3 line. Tuan-tuan tahu tak 3 line? Ni luar biasa tuan-tuan. Dia bawa 20 orang tuan-tuan, pembantu dia. Habis tu tuan-tuan, saya turun baca khutbah. Bilal, Ustaz tahu siapa yang tegur tu? Dia belum khamat lagi, tapi dia bagi tahu saya, nak menakutkan saya. Memang teruk tutup Bilal tu tuan-tuan. Saya tak tahu, tu 3 line Ustaz. Kenapa Ustaz layan dia? Saya kata takut apa? Dia pun baru khamat. Allahu Akbar tuan-tuan, bayanglah lepas khamat, saya pegang mikrofon menggigil ni. Dia pegang nampak 3 line. Dia nampak apa nak kena ni tuan-tuan. 20 orang kawan dia jawab. Allah, rupanya hidayah milik Allah bang. Dengan jerekah saya, dengan khutbah saya yang menggegarkan tu, membuka hidayah dia. Habis saya bagi salam, saya pun doa lah, ya Allah, ampunlah dosa kami. Dalam hati tu, ya Allah, janganlah kena apa ya Allah lepas ni. Dalam hati saya kan, nampak dah. Nampak 20 orang, 2 tangan.
20 orang, maksudnya 40 tangan. 40 tangan, saya 2 tangan. Apa berlaku? Mati saya. Tapi dalam hati aku 2 tangan, sokonnya 2 orang menjadi, jadi 2 orang. 2 orang. Yang 38 lagi kena. Rupa-rupanya habis solat, tuan-tuan. Saya solat, tuan-tuan. Ba'diyah Jumaat. Saya pun jalan nak balik. Dia tunggu dengan kawan dia. Daripada pintu masjid sampai pintu kereta saya. Saya pun dalam hati genggam. Tuan-tuan, kalau jumpa musuh, tuan-tuan amal ini. Jumpa musuh. Apa dia, tuan-tuan? Baca. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Musuh lemah. Tuan-tuan genggam ni. Saya pun amalah. Ada seorang tok guru bagi. Saya pun. Minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum. Daripada tanah kita datang. Daripada tanah kita kembali. Daripada tanah kita dihidupkan semula. Tuan-tuan genggam, tuan-tuan. Saya pun jalan. Rupanya semua duduk tunggu. Ustaz baca khutbah tadi terasa hati saya. Saya kata, kenapa? Betul juga ni, kalau orang bukan Islam tak suka Islam tu biasa, betul tak? Tapi kalau kita Islam tak suka, pelik ni Ustaz tu. Dalam hati saya, oh dia faham rupanya. Tapi dalam hati lah, alhamdulillah. Kan? Kemudian dia orang salam saya, tuan-tuan, daripada pintu masjid sampai pintu kereta. Saya tekan remote. Dia orang buka pintu. Saya masuk, start. Belah tu, tuan-tuan. Tunggu apa lagi, bala dah lepas. Rupanya Tuhan buka pintu hidayah. Nak dapat hidayah apa? Dalam rumah Allah. Dalam rumah Allah. Bukan shopping komplek. Nak dapat hidayah bukan di pasar malam. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa atau zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang dapat petunjuk rumah Allah. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat petunjuk, nak dapat hidayah rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu orang yang beriman. Dan orang yang datang rumah Allah bukan saja beriman, mereka juga yakin dengan hari akhirat. Apa maksud yakin hari akhirat? Kita yakin, tuan-tuan, kita akan mati, bang. Kalau ada di kalangan kita umur 50, umur 40, 50, sembahyang duk macam tu lagi, bang. Kadang sembahyang tak cukup lagi. Sebab tu analogi yang dibuat oleh seorang ustaz daripada Indon, saya kata bagus lah. Dia ambilkan, dia kata inilah Islam. Inilah Islam, dia kata. Islam terbina dengan 5 rukun. Betul tak? Rukun Islam ada 5 kan? Sampai tanya-tanya orang Indonesia ni, orang yang umur 15, 16, 17, remaja ni, ada yang di kalangan remaja tak tahu rukun Islam. Kemudian tahu pun atau tak betul. Tapi tuan-tuan kena ingat, rukun Islam ni 5 perkara. Tengok bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Apa dia? Ma huwa al-Islam? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimus salat wa atau zakah. Kita susun tak betul, tuan-tuan. Ingat, aqimus salat wa atau zakah. Kita yang ketiga apa dah? Puasa. Ni memang disebut ni, aqimus salat, zakah. Salat, zakat. Aqimus salat wa atau zakah wa tasawum Ramadan wa hajjil bait an istata'u ilaihi sabil. Tengok, terbina Islam dengan 5 syahadah, 2 kalimah syahadah. Terbina dengan 5, tuan-tuan, macam ini dipegang. Ini ialah Islam. Tiba-tiba kita yang kelima pergi haji, tak mampu, tak payah pergi. Kita tak pergi, jatuh lagi lah Islam. Tak jatuh lagi. Kita pergi haji, bila mampu boleh pergi. Ada orang tak mampu, tak payah pergi. Kemudian apa? Puasa. Puasa boleh qada. Tak boleh qada, tuan-tuan, bayar fidyah. Okey, terangkat lagi. Tinggal 3. Kemudian apa? Zakat. Zakat cukup haul dan nisab boleh keluar. Kalau tak mampu, nak buat macam mana? Boleh lagi pegang. Tetapi kalau buang yang solat, apa berlaku? Jatuh, bang. Solat tidak mengaku nama Muhammad, nama Abdullah, tapi tidak solat. Macam mana Islam kita? Ada orang, ustaz, saya walaupun saya semayang, ustaz. Tuan-tuan, saya cakap tu biasa kan? Tuan-tuan dengar tak baru ni viral kan? Viral tu, mereka suruh tanam ni 1 ekar 16 tan. Kalau 16 tan daripada akar sampai pucuk buah semua. Hampa dengar tak? Hampa tak dengar kan? Loh, hampa tak faham lah. Yang viral baru ni, mereka suruh tanam pokok buluh. Kalau tanam pokok buluh, kita tanam pokok butuh pula. Tu tak faham tak? Hampa tak dengar tu, hampa tak faham teruk je. Itu bukan maki nak abang tu. Ni kalau pegang Islam ni, tuan-tuan, solat tidak, jatuh.
Ini tak syahadat lagi. Solat penting. Nak solat di mana? Orang lelaki kena solat di rumah Allah. Rumah Allah bang. Ada orang kata, ustaz saya walaupun saya semayang di rumah Ustaz. Bang, orang lelaki kena solat di rumah Allah menjadi wajib. Tuan-tuan, saya duduk di Arab, tuan-tuan, di Mesir, ada seorang syekh. Saya, tuan-tuan, kita ambil Aisyah dengan subuh. Aisyah subuh jemaah. Tiba-tiba Zuhur kita sibuk, tuan-tuan. Dia main jumpa saya. Ya akhi, aina al-makan anta salat hadha salat Zuhur? Saya fi bait, fil manzili. Dia kata, kamu semayang Zuhur di mana? Saya kata, di rumah ataupun tempat ofis kadang-kadang. Dia kata, laysa salat. Kamu tak semayang? Dia kata, limadha? Ana mashghul. Aku sibuk, dia kata. Dia kata, seorang lelaki sebaiknya tuan-tuan, sibuk macam mana? Mesti berjamaah. Jamaah di mana? Di rumah Allah. Bang, orang lelaki datang rumah Allah. Saya nak tanya, siapa yang memang duduk di sinar alam ni, kawasan taman ni? Cuba angkat tangan. Orang sini, orang sini. Orang luar. Orang luar ramai lagi. Orang sinar alam mati habis lah. Bang, datang rumah Allah bang. Datang rumah Allah. Hebatnya rumah Allah tuan-tuan. Hebat komuniti kita. Hebat rumah Allah. Alhamdulillah. Jamaah. Okey. Subuh. Berapa saf? Abang Din, kita Haji Din dah. Berapa saf agak-agak ni? Surau ni. 6-7 saf. Okey dah tu. Esok pagi saya main. Tak cukup 7 saf. Aku bakar surau ni tuan-tuan. Ni penuh dah. Hebatmu surau ni. Hebat komuniti kita. Allah angkat bala umum. Bala umum Allah angkat. Di antara apa? Rumah kita tak akan dipecah. Anak kita tak akan dirogol insya-Allah. Isteri kita tak akan diragut. Kediaman kita tak akan dicuri. Sebab apa tuan-tuan? Allah angkat bala umum. Sebab tu nak hebat tuan-tuan, datang rumah Allah, imarahkan. Sebab tu saya nak tanya kakak-kakak, siapa datang dengan suaminya? Cuba angkat tangan. Oh, ramai. Okey, yang lelaki, siapa datang dengan isteri dia? Hai, isteri lebih banyak pada suami ni. Abang datang dengan isteri mana? Yang dia takut. Bini pakai angkat tangan. Laki korang. Hai, bini dua ke semua sini? Hebat tuan-tuan. Orang sinar alam, bini banyak. Aku seorang pun tak tahu nak buat apa lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan datang rumah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita yakin nak mati bang. Bang, perjalanan kita jauh bang. Kita ada 7 perjalanan lagi. Pertama apa? Sakaratul maut bang. Sakaratul maut ni disebut, kalla, ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai halqum, wa qila man, katakan kepada orang yang nak mati ni, ra, siapa boleh tolong kamu, wa dhanna annahu al-firaq, siapa tak boleh tolong. Kita akan menghadapi sakaratul maut. Sama ada suka tak suka, saya pasti. Saya doa sangat, ya Allah, kalau aku nak mati ya Allah, bagilah aku mati di bumi Madinah. Tuan-tuan sebut amin. Doakan saya. Satu lagi, kalau nak mati di Malaysia ni ya Allah, bagilah aku mati atas kursi yang aku mengajar ini. Tuan sebut amin. Tapi bukan sekarang. Semangat tuan-tuan, amin. Kalau mati bagi habis lah tuan-tuan. Siapa nak mengajar lagi? Ni nak sangat. Sebab apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dia akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Termasuk hadis ni dia kata apa? Orang tu mati dengan apa yang dia buat masa hidupnya. Tuan-tuan tengok Ustaz Nur Azli Musa. Hidup dia tuan-tuan, Allah, tahajud jangan tanya. Tolong orang ni hebat lah. Dia mati di bumi Madinah, di kebumi di sebelah Osman bin Affan. Allah Akbar. Kita macam mana? Tak tahulah. Saya cerita mak saya sudahlah. Mak saya nak mati di mana tuan-tuan? Nak mati dari Jumaat hari ni lah. Dia sebut tu. Dia ada 5 penyakit. Darah tinggi, kencing manis, buah pinggang. 5 serangkai, saya pun tak tahu nak sebutlah macam-macam. Jumpa dia, aku ni dia kata banyak penyakit, dia kata aku nak mati, dia kata. Kata mak jangan takut mak, mak tinggalkan 6 orang anak 5 orang ustaz, seorang ustazah. Kami doa mak. Dia kata apa? Kalau hampa doa, dia kata, kalau tak doa aku kena seksa dalam kubur. Tuan-tuan ni dia sebut ni, kalau boleh aku nak mati hari Jumaat supaya tak kena seksa kubur. Saya kata mak jangan susah hati, kami doa mak. Kalau doa, dia kata,
Tu pun takut tuan-tuan nak mati. Sedangkan dia 22 tahun tak pernah tinggal tahajud. Pukul 5 bangun dah, pukul 6 nak dialisis. Bangun solat tahajud 22 tahun. Tak pernah miss, ayah cerita. Quran satu hari satu juzuk baca. Tu pun takut tuan-tuan. Dia minta mati hari Jumaat. Tuan-tuan, apa yang dia minta, dia mati sungguh 5.34 pagi Jumaat dia mati. Dia mati di kalangan semua yang ada. Cucu anak semua ada. Bila mati tuan-tuan, kami angkat jenazah mak. Kami letak atas tangan kami. Cucu-cucu anak semua letak atas tangan. Lalu dimandikan mak yang kami sayang pada pagi Jumaat di atas lengan-lengan kami. Saya ambil air tuan-tuan, saya siram mak saya. Ustazah yang nak mandi tu tengok. Saya kata, ustazah tunggu, kami nak mandi jenazah mak kami. Dia kata, sila. 2 orang ustazah. Masa tu dekat KPJ tu. KPJ apa? Bukan KPJ apa? Institut Jantung Negara. Dekat apa? IJN tu. Ustazah tu datang, dibayar untuk mandi. Saya kata, tak payah ustazah. Dia, apa, kami mandikan jenazah mak kami. Kami letak tangan, dia tengok. Saya ambil air, saya siram. Ketika siram, saya kata apa? Ya Allah, kau jadilah air yang kena tubuh mak aku ini jatuh ke bawah. Kau gugurkan dosa mak aku, ya Allah. Ustazah tu menangis. Duduk tu, tengok, menangis dia. Habis semua tuan-tuan, dikapan, kami kapan jenazah mak. Ketika nak dikapan, tinggal muka, pakat cium. Sambil cium tu, ya Allah, kami cium mak kami tanda sayang. Walaupun sayang, ya Allah, kami terpaksa berpisah untuk hari ini, ya Allah. Kami akan tanam dia dalam tanah, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa mak kami, ya Allah. Ustazah tu menangis, tuan. Habis-habis dia tanya, ayah saya, pakcik, ni siapa ramai-ramai ni? Inilah anak cucu saya. Masya Allah, saya 30 tahun, dia kata, memandi jenazah. Saya tak pernah jumpa anak dan cucu mandi jenazah mak dan tok dah. Saya nak tanya, tuan-tuan, bang, kita akan mati, bang. Agak-agak kita mati, so anak kita boleh solat jenazah kita tak? Mana anak, tuan-tuan? Anak, tuan-tuan, rumah Allah tak kenal. Surau tu apa? Tak tahu nama apa atas surau tu. Anak tak kenal surau. Duduk sinar alam. Anak tak kenal rumah Allah. Allahu Akbar. Sedih, tuan-tuan. Anak kita agak-agak boleh jadi imam tak solat jenazah kita. Anak pun tak datang rumah Allah. Anak pun nak mayang jenazah pun tak tahu. Ini adik-adik ni sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz apa? Ada yang sekolah tahfiz tapi tak erti solat jenazah tau. Saya jumpa baru ni ada satu tahfiz. Saya kata, ni tahfiz mana? Dia sebut nama. Pernah solat jenazah? Ni first time. Saya tanya dia, solat jenazah macam mana? Dia tak 2 rakaat. 2 rakaat kepala otak hang, 2 rakaat. Tu macam mana? Ustaz tak ajar. Kami hafal Quran. Rupanya fiqh tak selesai. Jaga, hafiz Quran. Masalah fiqh kena selesai. Masalah masbuk muafiq kena tahu. Solat jenazah kena tahu. Adik, saya nak tanya itu. Adik. Solat jenazah berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Jawab lah tengok. Mula. Berapa rakaat? Solat jenazah 4 ke 8? 4 rakaat. Ya, nampak ni. Solat jenazah 4 rakaat, tuan-tuan. Kita kena selesai masalah ni. Bukan rakaat, cik. 4 takbir. 4 takbir ke 4 rakaat? 4 takbir. 4 rakaat pula. Nanti hang rokok pula. Orang tanya, kenapa rokok? Ini bapak saya. Kena bagi penghormatan yang lebih. Ni, kena selesai, bang. Sebab kita akan mati. Anak kita boleh solat. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Kan sebelum dia nak sebut Waladhalin, lalu kita baca apa? Rabbi ufili wali walidayya. Betul tak? Warhamhuma kama rabbayani saghira. Orang kata ni bid'ah ni apa ni? Bang, ada ulama buat, kita buat. Itu doa. Rabbi ufili. Apa yang kita sebut? Ya Allah, ampun dosaku, dosa kedua ibu bapakku. Siapa yang di depan tu? Ayah kita, bang. Allah tak ampun ke? Sudah disebut waladun salihun yad'ula, anak yang soleh yang mendoa. Ni yang semayang ni anak tu bapa tu. Allah ampun tak dosa? Jamin. Anak kita mana? Malam ni mana anak kita? Anak kita tak datang. Kalau ada, alhamdulillah. Mana anak kita? Ada. Mana? Duduk lari di luar. Lari di luar. Okey lah tu, lari.
Kan? Alhamdulillah. Sebab apa? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita selawat dekat Nabi. Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyra. Barang siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah malaikat selawat 10. Bang, dengan selawat tu tuan-tuan boleh lepas seksa ayah kita. Ya Allah, aku selawat ni, aku hadiah kat ayah aku. Tuan-tuan ingat tak? Nama dia Sufyan Uyainah. Sufyan Uyainah ni seorang ulama besar, imam kepada Imam Syafi'i. Sufyan ada dua tuan-tuan. Ni waliullah ni, ulama besar. Pertama Sufyan Uyainah, satu lagi Sufyan As-Sawri. Pernah dengar tak? Sufyan Uyainah ialah guru kepada Imam Syafi'i. Dia tawaf dekat masjid. Tiba-tiba ada seorang anak muda, dia tawaf, dia tak ikut macam mana doa yang Nabi ajar. Ada tuan-tuan, Nabi ajar doa. Contohnya tawaf pertama ada doa dia. Tapi saya tak ikut. Kalau siapa pergi umrah dengan saya senang kan? Kan? Macam mana? Yang pertama subhanallah ya. Senang kan? Bila tawaf tu Subhanallah, 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 Subhanallah. Senang semua pakai ikut kan? Bagi semua Subhanallah, Subhanallah. Bangladesh pun ikut. Subhanallah, Subhanallah. Bangladesh kan, Bangladesh sebut macam tu kan? Dia pada Bismillah Allahu Akbar. Tak ada Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan Bangladesh, tu Turki. Turki Bismillah Allah Akbar. Sebab dia tak boleh sebut kalimah dengan fasih, sebab zaman kerajaan Kamal Atatürk menukar azan dalam bahasa Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai macam tu. Sehingga dia orang talbiyah pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lahu. Balik habis semua. Tuan-tuan jangan balik, tunggu 10 ni tempat tu dia orang Bismillah Allahu Akbar, saya subhan, depa pun subhanallah. Round kedua subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala, Allahumma salli Muhammad, astaghfirullahalazim. Ini yang saya buat tuan-tuan. Dan pernah berlaku, saya cerita tuan-tuan kan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Jadi senang semua, la ilaha illallah, tak payah baca buku. Kalau baca buku, Allahumma rabbana hablana min, mana Kaabah ni? Loh, Kaabah duduk sana dia. Tu pentingnya ada mutawif. Mutawif, ada orang tak mau ikut mutawif. Kata saya tak mau pergi dengan ustaz. Saya tak apa-apa. Saya nak pergi dengan ada sini. Yang bawa ni bagus. Apa dah? Ni apa yang Andalusia punya. Saya tak apa-apa. Tu yang bawa tu bagus. Saya tak yang bawa tu panggil apa? Apa panggil apa tu? Mutawasitah kot. Saya kata mutawasitah tu bukan najis pertengahan ke? Silap ustaz, panggil apa tu? Mutawif, mutawif. Asyik dia sebut mutawasitah. Kalau murah Allah, diam tuan-tuan. Ni penting ada doa dia. Pernah berlaku tuan-tuan jamaah saya, la ilaha, saya suruh ikut, dia pun ikutlah, la ilaha, sebab konsentrate. Ni sebab ubah niat batal tuan-tuan tawaf kita. Ni konsentrate. Kalau orang tengok merata, kita Imam Syafi'i jaga bau kiri. Kena jaga tuan-tuan. Sebab umrah ni, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Allah ampun dosa. Jadi nak buat tu biar betul-betul. Kan? Pernah tengah duk la ilaha illallah, jamaah daripada Turki ramai, penduduk dia 200 juta lebih. Dia orang rempuh nak keluar. Dia rempuh jamaah kami. Saya pun tengah la ilaha, rempuh saya pun bagi tahulah. Tarik. Tarik tu maksud apa? Jalan. Jamaah ingat zikir baru. La tarik. Semua pegang bagus je. Tarik. Saya habis-habis saya kata, tadi pasal apa ikut? Ustaz suruh ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Itu namanya mangkuk ayun. Sebab tu kita kena tahu sama. Jadi kita doa ni tuan-tuan diamal oleh Sufyan amal doa dah tu. Jangan silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa baraka wa sallam. Ni kaedah, jangan silap. Macam doa lah, Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ni kaedah ubah.
Jangan silap. Ada orang Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sighara. Ni dia campur habis. Mufrad, apa seorang, jamak, pondan, LGBT, semua campur. Dah, dia kena kaedah. Kalau seorang Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau jamak jadi imam, Rabbi fil lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sighara. Tu kaedah tu. Kena bagi betul. Barulah malaikat pun tak confuse. Ni betul lah doa ni. Kan ni campur semua. Sebab tu tuan-tuan, bila disebut selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa baraka wa sallam. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua selawat dah. Round pertama selawat, round kedua selawat, round ketujuh selawat. Sufyan Uyainah lepas sembahyang solat sunat tawaf, duduk sebelah anak muda ni. Dia pun tanya, wahai anak muda, kenapa kamu tak baca doa yang maksur yang Nabi selalu baca? Kenapa kamu selawat? Lalu anak muda ditanya, kamu ni siapa? Orang utara ditanya, hang siapa? Hang siapa? Saya Sufyan Uyainah. Masya Allah, Sufyan Uyainah ni ulama besar. Maafkan aku. Dia pegang tangan, dia cium. Kalaulah aku tak kenal, minta maaf, dia kata. Oleh kerana kamu yang tanya, seorang guru yang hebat, aku nak bagi tahu. Tahun lepas aku datang dengan ayah aku. Ayah aku ni tawaf dengan aku. Habis tawaf, dia jatuh tak larat. Aku reba dia. Sedang reba dia memandang ke langit, dia meninggal atas reba aku. Aku menangis, dia kata. Ketika aku menangis, aku lihat wajah ayah aku bertukar warna hitam. Seluruh tubuh dia hitam. Aku menangis lah, aku menangis. Sedang menangis tu, aku tertidur. Ayah aku atas reba aku. Tiba-tiba aku mimpi datang seorang lelaki berwajah berseri-seri. Lelaki itu memegang kepala ayahku dan mengusap sampai ke hujung jari kaki. Tiba-tiba wajah ayahku berseri semula. Aku tanya, siapa kamu wahai lelaki? Lelaki itu kata apa? Ayah kamu selalu menyebut akan aku. Ayah kamu selalu selawat kepada aku. Akulah Muhammad Rasulullah. Oleh kerana dia selalu selawat dekat aku datang memberi syafaat kepada dia kerana dia banyak menyebut aku. Oleh kerana dia selawat dekat Nabi, Nabi datang di saat dia mati, tuan-tuan. Nabi usap kepala, wajah berseri-seri. Lalu dia kata apa? Oleh kerana bapa aku ni selalu selawat walaupun bapa ni banyak buat dosa. Selalu selawat kepada Nabi. Nabi bagi syafaat. Oleh kerana syafaat Nabi, dia kata, mulai hari itu aku tak pernah tinggal selawat kepada Nabi. Bang, kalau ada di kalangan kita umur 40 dah bang, umur 50 dah bang, bang duk semayang macam tu lagi bang, tak ada perubahan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Surah pun tak baca. Allah Akbar. Bang, 40 dah bang. Apa salahnya kita dah 40 dah? Fatihah baca, surah tambah. Allah waladhdallin amin, tambah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Umur 40 dah bang. Bang, kita nak mati bang. Ada di kalangan kita 50 bang, tak pernah jadi imam. Di rumah saya nak tanya kakak, suami jadi imam tak? Alhamdulillah, seorang yang jawab. Siapalah suami yang beruntung tu? Kak, 50 dah suami kita, tolak jadi imam. Kalau dia jadi imam dekat rumah, insya-Allah dia boleh jadi imam dekat surau ni. Kita datang maghrib, duduk di belakang, dia angkat tangan, Allahu Akbar. Siapa paling seronok? Isteri kita. Hei, macam suami aku ah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa paling seronok? Isteri kita. My lover. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isteri seronok. Isteri paling seronok bang. Bangga dia, suami jadi imam. Ar-Rahmanur Rahim. Dia tak sia-sia, dia kata. Umur 50 berubah dah jadi imam. Waladhdallin. Dia amin. Dia paling kuat sekali bang. Paling seronok. Seronoknya. Duk tunggu surah apa nak baca ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun, hey, surah apa ni? Inna a'tayna kau. Dia duduk belakang, surah ni tak ada surah lain. Tapi bang, isteri paling seronok bang, bila suami umur 50 boleh jadi imam. Kak, tolak suami jadi imam. Subuh esok, kalau tak boleh, kakak jadi imam. Biar dia duduk belakang kan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak mati bang. Ingat, apa yang kita buat masa hidup dunia, Allah akan datang saat kematian kita. Pernah tuan-tuan saya pergi, ada seorang sakaratul maut, dia meragas ni, ragas dinding. Tuan-tuan tahu tak ragas? Dia ni ragas dalam bahasa utara apa? Panjat. Dia panjat dinding ni. Ni nak mati ni. Kami tengok, insya-Allah kenapa ni? Saya tanya isteri dia, anak-anak dia, kenapa ni pak cik ni macam ni? Isteri datang jumpa, Ustaz, suami saya ni dulu masa muda Ustaz suka skoden. Tahu tak skoden? Skoden. Dulu rumah tuan-tuan, rumah kampung, rumah kayu. Kan rumah kayu, bila orang tu kahwin, dia ni lah akan pergi mengintai. Skoden lah. Dia mengintai tuan-tuan. Sebab nafsu dia, bila dia tengok tu bawa ada nafsu dengan isteri dia. Oh, dia macam tu tuan-tuan, tabiat sampai ketua. Nak mati tuan-tuan, dia tunjuk balik tabiat dia, macam tu dia buat. Bang, tadi kita tak nak bang. Sebab apa? Kita nak mati yang elok. Kalau tak nak, sekarang ni dah 50 bang. Astaghfirullahalazim, pula dosaku ya Allah, nak matilah bang. Ni bang, sakaratul maut bang. Ni, alhamdulillah, bila sakaratul maut, wa aqimus salah, orang yang datang rumah Allah, dia dirikan salat. Dirikan salat, bukan berjalan salat, mendirikan salat. Maksud dia salat kena berdiri. Aqimus salah, sebab disebut aqimus salah, berdiri. Tapi kalau tak mampu datang rumah Allah juga, semayang duduk macam abang kita. Semayang duduk. Tengok, alhamdulillah datang, semayang duduk. Tapi kalau duduk jangan duduk di tengah. Ambil kursi duduk di ujung, ganggu orang. Sebab kursi nanti dia letakkan di belakang, betul tak? Bila letak belakang, orang belakang nak sujud macam mana? Culut dalam kursi. Tu kena tahu. Sebab tu kena tahu cara taktikal untuk solat berjamaah. Macam mana? Kita datang, okey, saf pertama penuh, kita nak duduk kat mana? Saf kedua. Banyak orang duduk di tepi, betul tak? Kaedah tak betul. Datang duduk di tengah, maka dia akan pecah ke tepi. Banyak kita mula tepi. Masalah ha? Mula di tengah pula dia akan pecah. Tu kaedah dah. Mula pula di tengah pula pecah. Banyak orang mula di sana, dan bila mula di sana dia akan jadi masalah nanti. Mula di tengah. Ni saf pertama, mula di tengah. Jadi macam mana? Dia seorang aja. Orang di depan kita boleh cuit. Sebab kita semayang seorang ada, di belakang tak ada siapa dah. Kita cuit. Kita angkat dulu. Allahu Akbar. Dia kena tahu ni. Masuk dalam solat dulu. Allahu Akbar. Masuk. Kita cuit. Orang belakang kena langkah ke, orang depan langkah ke belakang untuk bagi jadi dua saf. Ada dua orang jadi saf. Kalau seorang tak jadi, maka yang tepi kena bergerak untuk cover. Ni kena tahu. Banyak orang nak pergi masbuk, dia tak tahu. Dia bibi cuit terus. Kawan tu terkejut. Tengah solat sunat maghrib, dia boleh beritahu pula, aku semayang sunat ni. Tu tak mengerti. Orang semayang sunat, kakak saya nak tanya. Abang jangan jawab, sebab abang semua dah tahu dah. Tapi kalau tanya tak tentu. Kakak, saya solat sunat maghrib. Suami kakak masuk nak semayang maghrib. Boleh tak orang yang semayang tamam maghrib nak ikut orang yang sunat? Boleh tak? Berjamaah. Boleh tak? Tak berani jawab. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Alhamdulillah tu. Okey dah. Isteri siapa tu? Madu ke yang nombor 2 ke 3 ni? Boleh. Orang semayang sunat, kita boleh ikut untuk semayang fardu. Tapi syarat macam mana? Masuk dulu. Allahu Akbar. Bila masuk, orang di belakang tu tahu dah ada orang solat di belakang. Lepas dah masuk, baru kita cuit dia. Maksud dia apa? Aku solat di belakang kamu, kamu jadi imam. Faham tak? Baru kita cuit. Maksud dia, aku jadi imam. Sebab nanti di belakang tu ramai orang. Kan? Katalah ramai orang, kan? Kita macam mana? Nak cuit yang mana satu? Jangan pergi cuit terus. Allahu Akbar. Kita pun
Ada orang sembahyang belakang ni. Kita pun, oh aku jadi imam. Kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan suara. Bila kuat suara, orang lain akan ikut jadi makmum semua. Jangan pergi cuit. Kalau pergi cuit terus, kita mengganggu dia. Pergi, kawan terkejut. Bila terkejut, dia boleh terajang. Allahu Akbar, cuit. Dia jadi aku imam. Ini kaedah. Tuan-tuan, kena tahu. Macam mana nak tahu? Kita datang rumah Allah, baru ada masbuk, ada muafiq. Adik tahu tak masbuk muafiq? Tadi yang semayang jenazah tadi 4 rakaat. Tahu tak masbuk muafiq? Tak tahu kata tak tahu? Tahu tak? Tak tahu, kena ajar. Adik tahu tak masbuk muafiq? Tak tahu juga. Adik, apa beza baligh dengan tak baligh? Apa beza baligh? Orang lelaki tu baligh tu pasal apa? Kenapa? Keluar yang mani. Pandai. Dah keluar belum? Saya tanya pelajar tahfiz, apa beza orang lelaki baligh dengan tak baligh? Dia tak baligh dia keluar haid, ustaz. Saya kata haid tu perempuan tu. Oh, lelaki tak ada haid ke, ustaz? Tengok. Ni ada orang tak tahu. Sebab apa? Datang rumah Allah. Ni sembahyang. Macam mana? Kita tak boleh berdiri. Aqimus salah. Kalau boleh abang berdiri dulu. Kalau mampu berdiri, Allahu Akbar, kemudian duduk. Sebab bagi sempurna dulu berdiri. Aqimus salah. Dirikan salat. Berdiri. Allahu Akbar, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, duduk. Tak laran. Kena datang rumah Allah walaupun boleh duduk. Datang duduk. Kalau tak boleh duduk, kena datang rumah Allah. Duduk terus macam tuan-tuan duduk. Semayang duduk bersila. Tak boleh duduk bersila, lunjur kaki. Tapi kalau lunjur, jangan duduk di depan, di belakang imam. Duduk tepi. Tidak ganggu. Tuan-tuan lunjur kaki. Kaki kuku makan cekam. Semua bakat tengok. Tu dia kuku. Manusia ni semayang. Apa yang lupa boleh ingat tu. Allahu Akbar. Kunci kereta kat mana dah? Dah. Alhamdulillah. Pernah tuan-tuan saya cerita dalam YouTube. Kawan saya balik Mesir. Dia jadi imam, baca sedap. Baca tu kok. Dia bunyi sedap. Rupanya dia beli kereta baru Honda Accord. Parking dekat imam, lupa kunci. Dia baca surah وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Kita dengar sedap. Rupanya otak dia, kereta kunci tak kunci tadi. Tiba-tiba dia masuk dalam poket. Tot. Kami, Pak Imam kunci kereta. Pak Imam pun tak khusyuk, tambah makmum. Sembahyang ni tuan-tuan, apa yang lupa kita akan ingat. Betul tak? Sebab sembahyang ni dah biasa 40 tahun. Fatihah tak payah hafal, automatik keluar. Rokok ya, Sami Allah liman hamidah, semua automatik keluar. Tuan-tuan takkan silapnya. Sami Allahu liman hamidah. Pernah tak tuan-tuan i'tidal? Allahu Akbar. Jarang. Ada tak imam sebut macam tu? Dia rokok-rokok Allahu Akbar, dia naik i'tidal. Allahu Akbar. Makmum, ni apa ni? Terkejut. Betul tak? Pernah berlaku di Kuantan kan? Orang sembahyang subuh, baca apa? Surah Sajadah. Baca surah Sajadah sampai dekat wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam tu Allahu Akbar. Orang perempuan banyak tak pernah pergi berjemaah. Sujudnya depa rokok. Habis sembahyang dia pun komplain. Masjid tu teruk betul lah. Sembahyang berapa rakaat tak tahu subuh. Ini ajaran sesat, dia kata. Yang pertama dia orang tak rokok, dia orang sujud terus. Rupanya dia tu mangkuk ayun. Tak pernah pergi solat subuh ketika pagi Jumaat. Itu namanya sujud sejadah. Tu yang saya pernah cerita tuan-tuan kan. Saya pergi satu masjid kat Shah Alam. Sampai pakai serban pagi subuh. Dia pun tengok pakai serban. Ustaz pula. Apa maksud dia? Nak jadi imam lah. Tu ustaz jaga tuan-tuan. Ustaz kalau pakai serban sama tuan-tuan. Pakai serban jaga. Kena prepare ni, boleh jadi imam. Takut nanti dia orang tolak tak jadi imam. Tak boleh jadi imam. Allahu Akbar senyap. Imam apa senyap ni? Tak boleh nak baca surah. Kena hafal tuan-tuan. Jadi tengok ustaz. Ustaz untung apa? Jadi imam. Yang kedua apa? Tahlil kena buat. Yang ketiga apa? Makan free. Selalu free tuan-tuan.
Ni malam ni free kan? Ada, tengok free. Saya saja tuan-tuan balik lah, tak ada apa. Ustaz makan free tu yang mati awal Ustaz. Jamu kambing mana ni? Kambing sungguh. Mati cepat laku ni tuan. Tu yang darah tinggi kecil mana semua ada tuan. Dia orang jamu tak makan rugi tuan. Tengok kambing makan. Jadi kat mana tadi lupa dah tuan. Saya pergi tengok pakai serban. Dia kenal Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz, sila Ustaz. Jadi imam pagi tu bagi Jumaat. Apa maksud dia? Kena baca surah Sejadah. Kalau tak baca dia orang kata apa? Ceramah punya hebat. Surah Sejadah pun tak apa. Apa Ustaz ni? Kita pun nak tunjuk kehebatan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca kan? Habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apa maksud dia? Allahu Akbar. Sujudnya. Rupanya masjid tu tak pernah sujud sejadah. Dia orang tak sujud. Semua pakat tengok. Saya seorang aja sujud. Yang paling teruk ada seorang mangkuk ayun. Subhanallah. Dia ingat saya lupa rokok. Saya adalah hati apa punya mangkuk ayun. Ni sujud sejadah lah bro. Dia orang tak sujud tuan, tak sujud. Saya buat lambat biar sujud. Sujud. Tiba-tiba ada seorang. Sejadah dia kata. Bila kata sejadah, dia sujud. Semua bakal sujud lah. Dalam hati, baru tahu. Sujud sejadah pun tak tahu kan. Macam nak sebut haram jadah di depan ni. Itu kita pun bangun. Allahu Akbar. Bangun dalam keadaan ego. Bila ego bang, Allah lupa. Jangan bang. Allahu Akbar. Terlupa saya. Naik tu. Sujud sejadah tak tahu. Tatajafa junubuhum. Lupa. Apa dia ni? Tatajafa junub. Anil tu tak keluar. Duk ulang lagi. Tatajafa junubuhum. Kokolah yang belakang tu tolong kan. Kalau siapa sebut anil, boleh sambung dah. Jadi kita berulang bagi lambat sikit. Tatajafa junubuhum. Tiba-tiba ada seorang dia tegur. Alhamdulillah lah. Tahu dia tegur apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid. Saya duk dengar haram jadah. Mesti dia kata apa? Duk baca panjang-panjang apa? Qul huwallah sudah. Kami nak pergi kerja. Lah tadi saya tak boleh juga. Dengan saya qul huwallahu ahad. Allah bang. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni kita datang, tak boleh tuan-tuan berdiri duduk, tak boleh duduk datang rumah Allah. Ni lunjur kaki. Tapi kena tahu, jangan duduk di tengah, duduk di tepi. Tak boleh lunjur kaki, kena datang rumah Allah. Mengiring. Tidur mengiring. Ni datang mengiring, tapi kalau mengiring tak payah datang surau lah. Tengok-tengok semua mengiring. Dengan imam pun mengiring dia. Semua tengok. Tengok imam, siapa senyap? Imam lengah. Jangan tuan-tuan. Allahu Akbar. Pernah berlaku cerita tuan-tuan, ni cerita tuan-tuan saja seronok kan. Ada satu orang hamba Allah ni, dia tak pernah pergi surau. Tak pernah pergi. Anak dia nak kahwin perempuan. Bila nak kahwin, isteri kata, abang ni masjid pun tak nak pergi surau, tak nak pergi. Abang pergilah, anak kita nak kahwin ni, siapa nak angkat nikah? Ni yang nak angkat nikah tu imam. Dia kata, aku angkat nikah tak boleh. Abang tak tahu apa. Ni imam kena angkat nikah ni. Abang imam pun tak kena. Masjid tak pergi bang. Kawan pergi 2.5 tengah hari tuan-tuan. Pergi sampai, dia ni tukang rumah. Tak curut. 2.5 siapa pun tak ada ni. Mereka ni teruk sungguh lah, tak datang masjid. Nak datang apa 2.5? Orang buat habis sembahyang zuhur, dia datang. Teruk, dia duduk tunggu tepi luar tu kan, duduk tunggu. Imam tak kenal, nak sembahyang pun tak tahu. Dia tanya, bini nak sembahyang macam mana?
Dia kata pergi semayang jemaah, yang depan tu imam, abang duduk di belakang, abang makmum. Aku tak tahu semayang ni. Ikut imam rokok, sujud, semua ikut. Oh boleh Tunggu 3.30 pukul 4:20 Allahu Akbar, Bilal azan. Dia pun isyak-isyak nak buang curut, sayang. Dia tanya biasa tak orang buat rumah, tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia akan letak pensil di sini, pensil. Senang kan nak ukur. Dia pun nak buang, sayang. Letak sini. Letak tepi telinga. Terus masuk, imam duduk depan, dia duduk belakang. Bini dia kata, apa imam buat, ikut. Imam Allahu Akbar. Ini cerita. Dia tak ada rawi hadis apa cerita. Nampak tuan-tuan nak lena merapu. Dia duduk belakang, Allahu Akbar. Imam baca apa, dia pun tak tahulah, dia pun baca bunyi tuan-tuan. Imam rokok, dia rokok. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam duduk antara dua sujud, dia duduk. Rokok ni dia padam, rupanya tak terpadam. Ni atas kipas, rokok duk menyala. Dia duk hangat telinga ni. Hei, dosa banyak ni. Kan duk panas. Aku tak pernah solat ni. Allah bakar dosa. Duk bakar dosa apa? Rokok curut terus terbakar. Yang dia ni imam naik sambung duduk tahiyat. Imam duduk tahiyat. Biasalah tu imam kalau 60 ni spender tak pakai, tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan tanya ni. Mai ni dia bagi free, tuan-tuan, dia bagi free. Selalu tak pakai lah. Kan duduk tahiyat, dia bakar duduk kan kipas duk pusing, duk trik. Ui, dosa banyak. Menyala sambar telinga. Amboi. Pak kawan tampak curut masuk bawah kain Pak Imam. Pak Imam duduk tahiyat. Awak banyak. Api duk menyala. Duk sambar telinga Pak Imam. Pak Imam lompat kau tinggal. Toreh terjun dalam kolam, duk lega. Bini dia kata, ikut Pak Imam apa dia buat. Tengok Pak Imam terjun, dia berlari kok. Duk dalam. Dia kata susah hulus semayang jemaah dia kata. Sampai lari duk dalam kolam, dia buat cerita. Pada muka hamba tak boleh lena tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan datang rumah Allah, tak boleh baring, apa nak buat? Kena datang. Tapi kalau boleh tuan-tuan dah baring tu, semayang di rumah lah. Macam mana? Melentang, kena semayang juga. Melentang, semayang melentang macam mana? Ni tinggikan bantal. Kemudian apa? Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu walakash hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Tambah ini, Allahu Akbar. Kena semayang walaupun melentang. Tak boleh melentang, kena semahyang juga. Sebab semahyang tak ada qada, kecuali 3. Pertama apa? Terlupa sungguh, buat kerja sampai lupa zuhur, masuk asar, kena qada bila dah ingat. Yang kedua apa? Tidur jaga-jaga pukul 9 pagi, subuh tak solat, bangun terus solat. Yang ketiga apa? Pitam ataupun gila akal. Dah sedar, kena qada semula. Yang lain tak boleh qada saja. Saya tak pergi solat ni tak apa, kenapa? Saya kenuri, tak kenuri, kena semahyang. Kecuali 3. Ni tuan-tuan, macam mana? Dah tak larat angkat tangan, kena baring. Semahyang guna mata. Anak kena duduk sebelah ataupun isteri. Abang ataupun ayah angkat takbir, Allahu Akbar, kita tolong sebut ayah tadi. Guna mata. Sampai macam tu kena solat bang. Kemudian apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca untuk ayah kita. Ayah rokok, ayah Allahu Akbar. Ayah guna mata 2. 2 kali kejip. Ayah i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ayah 3 kali. Ayah sujud. Kenapa ingat? Ayah Allahu Akbar. Ayah pun pejam sebab sujud. Ayah sudah. Lena ayah. Oi. Ayah pun buka mata 4 kali. Duduk antara 2 sujud. Tapi kalau dengan mata pun tak boleh dah, nak buat macam mana? Tak payah buat apa. Tuan-tuan angkat dia, letak di depan ni. Lepas tu telefon saya, Ustaz, dah ready. Saya pun datanglah, tengok-tengok dia lelaki. Saya pun duduk dekat kepala dia. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Selawat. Allah. Lepas tu angkat dia, hantar kubur bang.
Sebab dah tak boleh nak buat apa dah, mata pun tak bunyi lah tuan-tuan, nak mati lah tuan-tuan. Sampai macam tu. Wa aqimus salah wa atau zakah. Tuan-tuan tengok. Sembahyang, zakat. Ini orang yang datang rumah Allah, infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tengok surah Sajadah. Orang yang hebat bukan kerana dia boleh ada body macam ni. Orang yang hebat bukan dia sihat tubuh badan, tapi orang yang hebat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Waktu subuh dia boleh angkat kain selimut letak tepi, bangun salat berjamaah. Ini orang yang hebat. Ada orang hebat, ustaz, saya badan sadu, tapi subuh tak bangun, tak hebat dah. Tatajafa junubum 'anil madaji'. Dia bangun tuan-tuan, dia tolak kain selimut. Orang yang boleh tolak kain selimut ketika waktu subuh, inilah orang yang kuat. Tapi banyak di kalangan kita nak bangun tak mampu bah. Isteri tak salihah, suami pun tak soleh. Kalau suami soleh, siapa yang bangun dulu? Suami bangun. Tapi kalau isteri salihah, isteri bangun dulu. Bang, subuh bang. Subuh, malah. Abang selimut, Nabi kata, selimut abang selimut itu seperti kulit babi. Babi dia boleh bangun Halid. Babi bangun. Tapi kalau isteri tak solat, siapa bangun? Suami bangun. Yang bangun yang. Ada bang, subuh. Alah Tak, tarik selimut. Selimut ni macam kulit babi. Tak ada kata apa. Babi pun babi lah. Sebab apa? Tak soleh. Sebab tu kakak, kalau suami mati, kahwin lain. Boleh tak? Siapa yang suami dah meninggal? Ibu tunggal ada tak? Angkat tangan. Angkatlah, jangan takut. Tak berani angkat. Siapa bapa tunggal? Semua. Wahai makcik, kalau suami mati kahwin lain. Sebab apa? Makcik akan bangun bukan dengan suami akhir, suami yang paling soleh. Suami yang paling soleh. Jangan susah hati. Makcik, ni saya bagi tahu ni. Kahwin lain. InsyaAllah bangun mana suami paling soleh. Ada seorang makcik tu dia 3 kali kahwin. Ustaz, saya nak kahwin, saya dah kahwin 3. Saya nak bangun dengan 3 sekali boleh tak? Saya tahu makcik golojoh betul lah makcik ni. Satu aja yang mana paling soleh. 3 soleh. Saya tahu soleh macam mana? Yang pertama Soleh bin Man. Yang kedua Soleh bin apa tau? Rupanya 3 tu nama soleh semua. Bukan yang paling soleh tuan-tuan. Ni tuan-tuan, ni dia sebut apa? Bangun tuan-tuan, sama ada dia takut ataupun dia terpaksa. Ni dia bangun solat subuh, solat tahajud 2 rakaat jadilah. Kalau boleh siapa yang umur 40, 50 ni jangan tinggal bang. Lepas solat Isya, solatlah 2 rakaat sunat taubat. Jangan tinggal bang. Saya 51 dah bang, bukan muda. Dah ada cucu dah. Jangan tinggal bang. Ni, lepas solat Isya, sembahyang 2 rakaat, solat sunat taubat. Sat dah sekejap dah 3 minit dah. Sali sunatan taubati rakaatin lillahi taala. Allahu akbar. Habis solat sunat taubat, tutup dengan solat sunat witir 1 rakaat. Sudah kalau malas sangat, usolli sunatan witri rakaatan lillahi taala. Tutup bang. Kita 40 dah bang, 50 dah. Bila kita nak buat wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah sebaik bekal takwa. Apa yang kita nak buat ni? Nak bawa ni alam barzakh kita. Bang, kemudian apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disebut wa mimma. Bukan dia sebut wa razaqnahum. Nafkah rezeki kami bagi. Wa mimma. Sebahagian. Sebab tu hebat tuan-tuan, jangan lupa sedekah. Sedekah jangan lupa. Datang rumah Allah waktu Jumaat. Ni tabung lalu. Ambil bubuh. Sikit tanda ingat nak mati. Banyak tanda ada. Sikit tanda ingat, bubuh RM10. Aku nak mati ya Allah. Ingat, orang yang sedekah memudahkan kematian dia, memudahkan hidup dia, memudahkan tuan-tuan cara buat dia masa hidup dunia, memurahkan rezeki dia. Bang, buh bang. Sikit tanda ingat. Ada orang tuan-tuan Jumaat bubuh RM5 dah. RM5. Dia isap rokok sehari sekotak berapa? 20 batang berapa? Berapa tuan-tuan? Tak berani nak jawab. Takut kata dia isap rokok. Berapa tuan-tuan? Berapa? RM20?
RM17. RM17, katalah sehari RM17. Seminggu berapa? 17 kali 7. Saya lemah matematik tuan-tuan. 17 kali 7, 2.6 bilion. Marah pula tuan-tuan ni. Aku entam semua, aku kan kira. 17 kali 7 apa? 7 kali 7, 99, 177, 129, betul tak? RM129 satu minggu. Tuan-tuan pergi seminggu buh RM5 kedekut bang. Apa salahnya tabung lalu ambil 50 buh bang. Bila bubuh Allah tolong tuan-tuan hari itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian. Bang, bagi bang, hebat kita ni. Disebut tadi orang yang datang rumah Allah dia menafkah sebahagian, tak banyak, sikit boh. Bang, rezeki murah. Saya kalau tuan-tuan pergi Mak Dafi saya ada jalan tar tuan-tuan, jalan tar. Dekat jalan tar tu ada titi. Titi tu dulu tuan-tuan tak ada, baru buat aja dalam 2 tahun lepas. Masa tu tuan-tuan kelapa sawit tu ada jalan. Kemudian kelapa sawit tu yang milik Malakov Estate. Saya pergi jumpa pengurus dia. Tuan pengurus, ni jalan ni siapa punya? Dia pun tengok-tengok. Oh, ni bukan, ni reserve JPS, Jabatan Parit dan Tali Air. Saya kata nak buat jalan boleh tak? Saya tak tahu, dia kata bukan milik saya. Saya pun jumpa JPS ambil gambar, dia kata ini bukan kami punya. Jadi dua-dua tak mengaku kami punya. Jadi jalan tu siapa punya? Aku punya lah. Saya pun bubuh tak tuan-tuan, tak ada titi. Ada seorang makcik, dia datang bawa gelang tangan sebesar ini, ibu jari. Ustaz nak ambil gelang. Saya kata nak buat apa? Ustaz buatlah apa yang patut sebelum saya mati. Saya tengok gelang ni, saya pun pergi jualkan gelang tu dapat 16,000. Saya pun pergi jumpa dia makcik, ni 16,000 gelang yang makcik wakafkan. Saya nak gelang ni nak buat titi boleh tak? Ustaz buatlah apa patut. Saya buat titi tu. Alhamdulillah. Titi tu every minute orang lalu. Setiap titi tu tuan-tuan, Allah ambil nyawa makcik ni. Agak-agak dia dapat pahala tak dengan titi yang dia buat? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan duduk dekat sinar alam ni, apa yang tuan-tuan tinggal sebagai bekal untuk akhirat esok? Ada tak dalam rumah Allah ni, kipas ni saya punya? Ada tak? Ada tak pakcik? Jam tu saya punya. Ada tak? Kipas tu saya punya, kapet ni saya punya. Ada tak? Aircon saya punya. Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Semua senyap apa? Ada tak? Mana saya punya? Makcik kata yang jahit tu, langsir tu saya punya. Saya yang jahit. Jamin syurga Allah. Apa yang kita tinggal? Kita, rumah yang tuan-tuan tinggal tu, tinggal semua. Rumah tu, tuan-tuan, bukan milik kita. Mati esok anak faraid. Kemudian, isteri kita duduk. Bila duduk, tuan-tuan, kita beritahu dah, kalau aku mati, jangan menikah lain. Menikah balik, aku jadi hantu. Bini pun duduk rumah takut, kau hantu mai. Kan, takutlah, ya Allah, suamiku ni lah kali pindah. Rumah kita ditinggal kosong. Rumah kita beli punya mahal tuan-tuan. Isteri kita tak nak duduk pun. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Anak kita tak nak duduk, dia ada rumah dah. Apa yang berlaku? Mereka letak signboard untuk disewa. Rumah yang tuan-tuan sayang untuk disewa. Kemudian dah habis rumah tu disewa, apa berlaku? Berebut adik-beradik. Isteri kita dah mati. Akhirnya rumah itu diletak signboard untuk dijual. Rumah yang tuan-tuan sayang. Ada tak rumah yang tak ada untuk disewa, tak ada untuk dijual? Ini rumah Allah. Tak pernah rumah surau taufiqiyah untuk dijual, tak ada. Inilah rumah kita bang. Mana rumah kita ni yang kita punya? Yang keluar signboard tu saya boh. Alhamdulillah. Ada tak tuan-tuan? Ada saya setiap bulan boh RM50. Semua saya punya tu. RM50 sebulan tuan-tuan punya, kepala otak hamba. Bang, tengok bang, apa yang ada? Jamban tu saya punya. Bang, jamban ni tuan-tuan buat bergelok. Saya masuk tadi, alhamdulillah elok. Saya masuk. Jamban tu walaupun orang tak datang rumah Allah, jamban orang guna juga. Kadang-kadang orang tak pernah datang ni surau kan, tapi dia nak berak, dia masuk ke jamban. Dia duduk tu. Dia keluar, kau nak bolan tabung pun tidak. Sedangkan dia guna air surau. Air tu free kah? Tuan-tuan buka tu free kah? Tuan-tuan bubuh RM1, tuan-tuan buka basuh punya banyak. Lepas tu tanya pula, okok ada okok. Tengah duk basuh tu air dah RM2 dah tuan-tuan. Tuan-tuan buh dalam tabung sebulan RM2. Air tu siapa nak bayar bang? Ni aircon sejuk tak? Tuan-tuan sejuk tak? Tuan-tuan ingat free ke ni? Dia keluar free. Pala otak balik. Ni kena bayar ni. Tu yang tak pasang depan ni sebab apa?
Sebab jimat elektrik tuan-tuan. Tuan-tuan ni luar panas tak? Panas apa dah muka? Duduk lah luar tuan-tuan. Ni kami sejuk alhamdulillah. Kakak sejuk tak? Sejuk. Tabung tadi boh tak? Boh bang, ini aircon kena bayar. Ni elektrik. Ni PA system ni. Ingat free ke ni? PA system ni. Hello. Okey lah tu. Saya pernah satu masjid. Hello. Putus fuse. Masjid tak pernah buat ceramah. Tuan-tuan ingat ni. Bukan saja ni ada elektrik ni tuan-tuan. Ada elektron yang mengalir. Semua kena bayar. Saya pergi satu masjid di Mahang tuan-tuan. Saya halo. Putus. Bukan putus fuse ni. PA system. TNB punya. Imam Ustaz nak panggil TNB nak masuk Mahang punya jauh tuan. Kita ceramah pakai lilin lah. PA system tak ada pakai lilin. Duk. Elok saya terpadam. Pak Imam. Dia bilang terpadam. Tengah jam tak larat ceramah ha? Tuan saya nak balik ha? Jauh. Saya pun masuk dalam kereta. Isteri saya kata apa? Abang cuba tengok hidung. Hitam ni. Duk sedut asap. Dia kata abang ha, tu dia. Saya kata ya Allah tak pernah buat ceramah rupanya. Alhamdulillah PA system bukan free. Kena bagi elok tuan-tuan. Sekurang-kurangnya 1000 watt. 1000 watt ni berapa watt? Tuan-tuan watt pun tak tahu tuan-tuan. Boleh bunyi sudah ha? Dia kata bunyi tu yang Pak Imam Alhamdulillah. Nak bagi sedap pun. PA bunyi. PA cak ayam. Dia PA bunyi apa? PA cak ayam. Kau sampai nak putih engkau. PA tak bunyi bang. Bang, PA ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat. Keluar suara ini. Tuan-tuan dapat pahala. PA tu M tu saya punya. Tahu dah M? Power M. Power M tu mahal bang, 3,000 lebih. Saya punya. Sebab setiap tu sound tu patut ada satu PA. Jangan satu PA, satu M semua cover. Tak boleh cover. Saya boleh tengok ni mesti ada banyak M. Power M banyak kan? Dua ni, satu power M. Satu. Sebab bau dia sedap. Baru kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sedap tu bukan suara saya. PA. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Bukan suara saya. PA sedap. Cuba tengok Masjid Haram. Masjid Haram sudah baca bukan sedap. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Sengau lah. Tapi bila sebut haqq tu bunyi dia betul tak Masjid Haram kan? Baca tak sedap. Tapi kalau PA tak sedap, baca sedap pun tak jadi. Walau keluar mula orang belakang Allah Pak Imam baca azan pun tu yang azan pun malak. Lah yang azan umur berapa? 80. Betul. Halo. Dalam hati main tak main tak apa. Cuba PA sedap dia tarik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Sebab apa? PA sedap. Jadi okey lah. Haji Din bagus Haji Din. Saya kalau PA sedap panggil saya datang lagi. Tapi kalau PA tobat aku tak main. Apa panggil aku buat alasan macam-macam. Sebab apa? Suara dia bertarik. Kita nak ceramah tuan-tuan, PA sedap, orang dengar pun okey, tengok makcik tak lena. Lena. Baru sedap terkah. Lena juga aku dia terkah ni pun. Tak tahulah tuan-tuan, apa-apa mudah-mudahan syahid dalam rumah Allah. Tuan-tuan ni infak. Buatlah bang apa yang baik, tandas bagi elok. Alhamdulillah tandas tu. Ada berapa tandas tu tuan-tuan kira tak? Ada 4 ya, tak cukup tuan-tuan. Buat bagi banyak sikit, bagi elok. Tandas tu bagi ada pewangi. Pewangi tu kita punya. Allah wangikan rumah Allah, rumah kubur kita. Apa pewangi? Masuk-masuk berak. Kita sambil berak tu. Taik kita tak bau. Tuan-tuan kalau masuk jamban tak bau taik, bukan nikmat. Tuan-tuan berak bau taik. Oh, baru nikmat berak tuan. Dah sungguh. Tuan-tuan berak kalau tak bau tak syok dia bau. Baru nikmat. Tiba-tiba tuan-tuan bau perfume sambil berak boom. Hei wangi ya. Hei orang yang buh dapat pahala. Nah, bubuh pewangi. Bubuh ni pokok-pokok. Kakak, ni rumah kita kak. Rumah kita bukan kita punya.
Tandas tu tak pergi elok. Ni ada bunga dia. Masuk-masuk. Rumah bunga tu kita punya kak. Masuk bunga ada, cermin ada elok. Orang tengok cermin kita dapat pahala. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kita buah cermin, kita dapat pahala. Bang, bukan saja bang apa saya sebut ni, semua pahala bang. Ni cermin tu tuan-tuan letak, ada cermin satu tadi pun. Tu pun herat dah. Saya tadi semua cermin. Ni semua ni nak dapat pahala ni, cermin bagi elok. Bubuh dekat tu. Kadang-kadang basuh tangan, kadang-kadang paip tak tutup, bubuh. Sila tutup lepas guna. Bubuh tu ada tak? Tak ada. Tuan-tuan buat. Sambil berak, saya pergi Melaka, saya cerita tuan-tuan. Burung merak ikan lampam, lepas berak sila pam. Saya berak sambil duduk pantun. Burung merak ikan lampam, lepas berak sila pam. Pergi depan dekat nak kencing apa? Ekor kucing, ekor tikus, lepas kencing sila jirus. Aku tuan-tuan. Saya ubah kat sekolah saya. Burung merak ikan lampam, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam. Siapa tak pam haram jadah. Buatlah tuan-tuan. Ni pahala semua ni. Nampak macam simple. Tapi apa yang kita boleh buat? Bang, buat bang. Jamban bagi elok. Walaupun orang tak datang rumah Allah. Tapi jamban orang pergi. Betul tak? Ada orang tahu saya nak terberak lah. Rumah penuh. Nak buat macam mana? Pergi surau. Surau tempat simpan taik dia. Esok taik tu masuk syurga dah. Dia tak masuk lagi. Dia hantar taik dia. Nak buat macam mana tuan-tuan? Rumah Allah tak datang, taik datang. Datang lah tuan-tuan. Ada tak di sini tuan-tuan? Ada. Orang mati datang semayang di sini, dia duduk di luar. Allahu Akbar. Tak tahu nak buat macam mana. Ni, infak. Bang, lembut hati bang. Siapa yang bagi, dia tahulah. Tambah-tambah tuan-tuan, kita yang duduk rumah Allah, jangan kedekut bang. Tuan-tuan bagi bang, Allah selesai masalah kita. Anak kita sakit, anak kita tak sakit. Allah selesai sebab kita selesai masalah Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita terpelihara. Sebab apa tuan-tuan? Kita selesai hablum minallah wa hablum minan nas. Aqim wa atu wa lam yakhsha illallah. Orang yang datang rumah Allah, mereka tidak takut kecuali Allah. Tuan-tuan datang ni jangan takut dengan manusia, takut dengan Allah. Saya pernah tuan-tuan bawa kereta pergi ceramah, orang tikam tayar kereta saya. Tikam kereta. Bila tikam tuan-tuan, ada bubuh paku. Saya balik-balik sampai dekat satu jalan, tayar pancit. Saya tengok, ya Allah, dia orang bubuh paku tuan-tuan. Tapi dalam hati saya tak apa. Dia orang bubuh paku. Tapi mungkin ada kebaikan. Tiba-tiba datang seorang, Ustaz, tayar kenapa ni? Pancit, ada orang bubuh paku. Tak apa Ustaz, jom hantar kereta kedai saya. Kan? Saya pun tengok dah. Allahu Akbar, dia orang bagi duit kan. Adalah dalam 400. Malam ni bagi lebih sikit lah. Saya psikologi pandai tuan-tuan. Kita ingat 400 tu kita punya. Betul tak? Allah, tayar ni 400. Dia kata tak apalah, hantar kedai saya. Dalam hati saya apa? Mesti dapat free apa? Datang towing tu tarik sampai kedai dia. Towing tu saya kena bayar. Dia kata Ustaz 200. Saya bayar 200, tinggal lagi 200. Allahu Akbar. Saya kata mesti tayar ni dia tukar kereta. Tukar tayar kereta saya. Rupanya tuan-tuan, duit yang 400 tu bukan saya punya. Duit tu dia punya. Dia minta lagi 400. Saya kata ya Allah, duit ni aku ingat aku punya, bukan aku punya rupanya. Mana yang kita punya? Yang tuan-tuan infak tu kita punya. Yang saya tu saya punya. Rupanya bagi kat orang, bagi kat towing 200, tayar kereta lagi 400, rupanya saya keluar duit saya pula. Saya kata ya Allah, aku ingat aku punya, bukan aku punya. Jadi kalau boleh 600, eloklah 800 dia eloklah. Sajalah buat. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang kita bagi itu kita punya. Wamim. Dan yang apa? Orang yang datang, dia tak takut kecuali Allah. Orang tikam tayar kereta, orang datang nak tumbuk, itu biasa bagi orang yang nak dalam jalan Allah. Tuan-tuan, datang rumah Allah, orang kata kita macam-macam. Orang kata, alah rumah Allah, dia anak dia pun teruk. Jangan kira. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang datang surau tuan-tuan, anak dia diuji tuan-tuan. Tapi jangan susah hati. Mungkin anak itu lebih baik daripada anak yang lain. Sabar banyak-banyak. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Inilah orang yang dapat petunjuk. Datang rumah Allah, Allah bagi petunjuk. Pergi shopping komplek, belum tentu. Rumah Allah, Allah bagi petunjuk. Syarat dia mesti 5 ni.
beriman kepada Allah, hari kemudian dirikan salat, meluahkan zakat dan tidak takut kecuali Allah. Letakkan Allah. Tuan-tuan kena ingat, kalau 1000 orang nak tolong kita tapi Allah kata tak boleh tolong, tuan-tuan tak akan dapat tolong. Tapi kalau tuan-tuan 10,000 orang tak nak tolong kita tapi Allah kata aku tolong kamu, Allah akan tolong bang. Allah tolong bang. Jangan susah hati. Orang pecat saya, buang daripada seorang guru, tak bagi gaji 3 tahun. 3 tahun tak ada gaji. Dalam hati saya, ya Allah, macam mana nak makan ni? Ayah saya kata apa? Hairi, cari dunia, akhirat lari. Cari akhirat, dunia datang. Cari dunia, akhirat lari bang. Tuan-tuan carilah dunia, akhirat akan lari tuan-tuan. Tapi cari akhirat, guna dunia untuk akhirat. Dunia akan datang. Dunia datang. Saya berhenti jadi seorang guru. Cari akhirat. Pergi mengaji bang, pergi menuntut, bukan nak mengajar orang, untuk diri sendiri. Bukan untuk orang, untuk amal sendiri. Tiba-tiba orang panggil ceramah, saya pun ceramah. Bila ceramah tuan-tuan, maka ayah saya kata, hang cari akhirat. Cari akhirat tuan-tuan. Dunia datang. Datang semua tuan-tuan. Duduk di rumah. Habis tuan-tuan mengajar, datang seorang hamba Allah. Bawa kunci. Saya cerita lagi YouTube. Ustaz. Ustaz kenal saya tak? Kenal. Nah Ustaz. Apa ni? BMW X5. Nah. Kita ni nak bagi kat saya ke? X5. Bukan EX5. EX5 tu Capchairo. X5. Nah Ustaz. Saya kenapa bagi saya? Ustaz ambil. Saya kata kenapa? Ustaz, saya tak ada apa nak bagi Ustaz. Kalaulah Ustaz pergi ceramah, Allah kira dengan roda itu berpusing, ialah pahala. Kereta tu saya punya Ustaz, saya dapat pahala dengan roda yang berpusing. Dia bagi BMW X5. Saya guna sampai sekarang 4 tahun dah tuan-tuan. Tapi nama dia, bukan nama saya. Jadi alhamdulillah lah, boleh gunalah. Rosak, saya kata ni macam mana ni, dah bagi ni, ambil kat Ustaz free. Saya pun tanya geran ada tak? Geran. Tanya geran selalulah kan. Dia kata bayar tak habis lagi, 2 tahun lagi. Dah habis lah. Tak boleh tukar nama, kata. Tak apa, nama saya Ustaz. Saya kata kalau nanti kalau rotek mati macam mana? Tak apa, saya hidup lah, saya bagi kat Ustaz. Kalau saman? Saman tak apa, nama saya bayar. Minyak? Minyak Ustaz Boha dia tahu. Minyak apa dia bom mampu ya tuan-tuan. Minyak Ustaz Boha dia. Tengok. Rupanya tuan-tuan cari akhirat, dunia datang macam tu lah. Allahu Akbar. Tu kereta Belfire tu tuan-tuan. Tengok, bukan nama saya. Nama syarikat orang bagi. Allah, kalau tuan-tuan nak bagi pula helikopter lah senang. Senang lah tuan-tuan. Jam. Tadi jam tuan-tuan. Datang helikopter. Senang nak ceramah. Tuan-tuan tak perlu bayar. Free. Saya datang helikopter. Saya nak tuan-tuan bagi ada duit senang. Ceramah tak perlu bayar kat saya. Senang. Ni macam ni. Tak ada letaknya. Betul tak Haji? Bagi biar boleh pun. Aku bukan minta harga. Bagi ya. Tapi jangan tak bagi. Kalau tak bagi kali tu tu panggil tak main dah. Bukan letak harga tuan-tuan. Orang nak bagi, bagilah. Sebab apa? Kadang-kadang orang bagi kemblekat dia. Saya pergi ceramah di Kelantan tu. Kan? Habis-habis bagi kemblekat. Tak apa kemblekat. Satu masjid tu bagi kain telekong. Buka-buka kain telekong. Allahu Akbar. Takkan aku nak pakai kain telekong? Tapi tak apa, rupa-rupanya rezeki ni Allah punya. Takut apa? Datang rumah Allah tak yakin lagi lah. Ada orang tuan-tuan, bila dia yakin, mudah bang. Tak susah hati bang. Allahu Akbar. Allah bantu. Saya bina Mahat Tahfiz 4 juta, bukan duit saya punya. Dan Mahat Tahfiz itu bukan saya punya. Pergi tengok. Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Siapa pemegang amanah? Saya megang amanah ya. Orang kata apa Ustaz? Ni sekolah Ustaz punya. Bukan saya punya. Saya cuma mentadbir. 4 juta orang derma. Di antaranya ada orang di kalangan tuan-tuan yang membina untuk bantu sekolah saya. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita nak letak ni, ya Allah, jangan gantung dengan manusia. Ya Allah, ganti dengan Allah. Kalau boleh tuan-tuan datanglah Mahat Tahfiz saya. Pergilah buat rombongan. Boleh tidur di sana 300 orang. Ada kolam renang, ada chalet, ada kafe, ada gelanggang badminton, 4 gelanggang. Fully aircon. Ada archery, tempat memanah. Ada futsal. Tuan-tuan pernah pergi tak? Habis. Benji mana ada kawan kita. Saya pergi makan tempat saya. Pergilah tuan-tuan, ada western, ada kampung, ada macam-macam. Pergi. Sebab apa? Tuan-tuan membantu Mahat Tahfiz saya. Mai duduk sana. Lepas ni surau akan siap. Kita nak buat tu pondok-pondok orang tua-tua. Jadi tuan-tuan datanglah, dah pencen tak tahu nak buat apa. Itu tempat saya lah. Tapi syarat dia bagi
bagi sihat lah. Jangan. Sebab saya mengajak tuan-tuan, suara saya kuat. Tengah tuan-tuan, mati terus tuan-tuan. Bagi sihat lah ni lah. Kena mati terus. Terus tanah tuan-tuan. Sampai pondok saya mati semua. Bagi sihat, mengaji tempat saya. Mengaji untuk persiapan mati. Bukan mengaji nak periksa. Pagi kita mengaji tasawuf ataupun fiqh, Quran, hadis. Kemudian kita mengaji tentang bacaan Quran bagi pebetul. InsyaAllah tahun depan akan buka. Jadi tuan-tuan dah pencin, tak tahu nak buat apa, nak duduk sinar alam pun tak berapa nak sinar dah. Kita pergi tempat saya. Nampak macam gelap kan? Suram pun, orang pun tak ramai dah. Sebab semua dah mati dah. Tinggal 2 orang lagi yang tak mati. Tuan-tuan datang tempat saya. InsyaAllah saya akan jaga tuan-tuan. Ada yang ibu tunggal datang, insyaAllah. Sebab dia tekan pisah. Sini ibu tunggal, sini bapa tunggal. Jadi kita pertemukan. Tunggal-tunggal duduk di tengah. Kahwin senang. Jadi dua-dua pun datang. Nak buka mata pun tak larat, nikah juga tuan-tuan. Kita bagi menikah. Senang tuan-tuan. Sebab duduk sekali, mengaji sekali. InsyaAllah tempat tu berkat. Hampir 8 ekar dah orang wakaf tempat tu. Dan saya buka satu lagi Mahat Tafiz dekat dengan Masjid Lahar Yui. Lebih kurang 1 ekar lebih untuk Mahat Tafiz perempuan. InsyaAllah siapa nak hantar Mahat Tafiz perempuan, lepas raya ni baru dibuka Mahat Tafiz kulineri. Tak ada kulineri yang masak-masak. Mahat Tafiz lelaki ni Mahat Tafiz sukan. Pelajar saya bulan 1 baru ni Johan memanah Malaysia. Ceria Malaysia punya, mengingat Cak Ayam Malaysia punya. Wakil Malaysia tuan-tuan ke Jepun untuk archery memanah. Malaysia punya. 3 tahun lepas Johan badminton seluruh Malaysia bergu. Umur 15. Mahat Tafiz sukan. Dia ada kolam renang tuan-tuan. Pergilah tengok. Tuan-tuan tak nak tengok langsung. Sebut Mahat Tafiz, apa Mahat Tafiz ni tak ada harapan. Ni pelajar saya baru ni, seorang ambil SPM dapat 8A. Mengaji apa? 2 tahun aja mengaji. Ni mengaji macam apa, akademik lah. Daripada umur 9 tahun tak pernah mengaji ni akademik. Ambil senang aja tuan-tuan. Sekarang ni pelajar tumpang pergi daftar aja. Pergi daftar ambil. Dia pun ambil minimum 7 subjek. Dia ambil 11 subjek. Alhamdulillah dapat 8A. Dapat 8A subjek. Ngaji. Tak apa Mahat Tafiz. Tak ada harapan lah. Jangan kata tak ada harapan. Saya ada 6 orang anak. Semua hafal Quran. Alhamdulillah ada harapan. Pertama hidup universiti. Kedua universiti. 3 universiti. 4 universiti. Jangan susah hati tuan-tuan. Ni adik-adik yang hafal Quran ni. Jangan susah hati adik. Yang penting bagi faham betul-betul. Bukan semayang jenazah 4 rakaat. Bagi faham sungguh-sungguh. Malu Mahat Tafiz tuan-tuan. Kamu hafal 30 juzuk, ambil SPM. Lepas tu adik boleh masuk mana universiti yang adik nak masuk. Sebab apa? Rezeki Allah punya. Jadi insyaAllah semoga Allah makmurkan ni rumah Allah ni. Nampak kecil aja kan? Nampak kecil tapi dia akan besar pada waktu subuh. Jadi esok Cik Din dah janji dah 7 saf. Saya akan datang esok subuh. Tak cukup 7 saf, aku bakar ni nak jaga. Esok bagi lebih tuan-tuan. Makcik-makcik pun datang, tak nak buat apa kan. Esok hari Sabtu kan, cuti. Datanglah. Datang rumah Allah tu, kayu basikal dengan suami. Duduk belakang. Dinda, lama kita tak pergi ke surau. Tak tahu nak cari jalan, tak jumpa, jatuh dalam lubang, mati dua-dua, syahid tuan-tuan. Alhamdulillah. Datang rumah Allah. Sebab apa? Inilah rumah kita, inilah harta kita, inilah bekal kita di akhirat esok. Semoga ada manfaat pada malam ni. Cukuplah 1 jam 20 minit, tak larat dah saya ceramah tuan-tuan. Sebab saya rindukan kambing yang sedang menanti. Kambing tu untuk saya saja kan? Dia orang tak ada. Okey, hadi hampa lepas semayang tu buatlah 2 rakaat sunat balik. Tuan-tuan tunggu lah. Untuk saya saja. Jadi saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Siapa yang nak bantu Mahat Tafiz, saya ada satu produk nama dia Asofa Gel untuk sakit lutut. Tuan-tuan belilah, harga dia RM30. Ada di luar sana tu. Tuan-tuan bantu Mahat Tafiz, saya pergi tengoklah. Daripada itulah saya bina Mahat Tafiz. Saya tak suka kutip derma, kutip tu. Siapa nak derma pergi Tafiz saya. Siapa yang nak bantu boleh beli. Untuk sakit lutut, sakit apa bagus lah. Jadi siapa yang makcik sakit lutut, abang-abang sakit lutut kan, sapu insya-Allah boleh berdiri. Bila nak turun tu, terus masuk kubur. Tak ada, nampak je. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Alhamdulillah.
Kita jumpa di lain masa. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika sekiranya kami lemah ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Jika sekiranya kami jahil ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami ya Allah. Jika sekiranya ya Allah, kami ya Allah tak ada masa lapang ya Allah untuk kami abdikan kepadamu ya Allah, bukakan masa kami ya Allah untuk kami beribadat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya ya Allah anak-anak kami ya Allah sebagai beban kepada kami ya Allah, bukalah pintu hidayah anak-anak kami ya Allah. Jika sekiranya isteri kami, suami kami ya Allah menguji kami ya Allah, bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Kerana dosa kami pun kami tak mampu nak tanggung ya Allah. Bagaimana kami nak tanggung dosa isteri kami, suami kami dan anak-anak kami? Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jika sekiranya ya Allah masa hidup kami ini ya Allah ada beberapa tahun lagi ya Allah, ya Allah dengan amal kami tak mampu ya Allah untuk membeli syurga-Mu ya Allah, dan untuk memudahkan sakaratul maut kami ya Allah, dan untuk ya Allah kami berada selesa dalam alam barzah ya Allah. Tapi kami nak malam ini ya Allah, melalui tangan kami yang banyak dosa ini, ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Rahman, ampunlah dosa kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tahu ya Allah tangan yang kami angkat pada malam ini, tangan inilah yang melakukan dosa dan maksiat, tapi kami tak ada tangan yang lain lagi ya Allah. Melalui tangan yang banyak dosa ini ya Allah, Kau ampunlah dosa kami ya Allah. Di samping itu ya Allah, kami sebagai seorang anak, kami nak minta juga ya Allah, Kau ampunlah ya Allah seorang perempuan ini ya Allah, masa hidup dia ya Allah dia mendukung kami tanpa pernah jemu ya Allah. Kami hina dia, kami herdik dia ya Allah, kerana kami berpangkat besar, berjawatan besar, sedangkan ketika kami makan ya Allah, orang yang pertama menyuapkan makanan ke mulut kami ya Allah perempuan ini ya Allah. Kami tak kenang jasa dia ya Allah. Ketika kami berjawatan besar, berpangkat besar, duit banyak, kami ada isteri suami, kami hina perempuan ini ya Allah. Kami kata mak atau apa, sedangkan perempuan inilah ya Allah yang telah melatih kami berjalan. Jatuh dia angkat, jatuh dia angkat, tak pernah jemu ya Allah. Perempuan itu ya Allah, Kau ampunlah dosa dia ya Allah. Jika kami ada dosa dengan dia ya Allah, ya Allah kami hidup dengan perempuan ini ya Allah, dialah ya Allah memandikan kami tanpa pernah jemu ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya di saat dia sakit ya Allah, kami tak mampu angkat jasad dia untuk kami mandi ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Dan di saat dia mati ya Allah, kami tak mampu ya Allah untuk mandikan jenazah jasad dia ya Allah. Ya Allah, banyaknya dosa kami dengan perempuan ini, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, masa hidup perempuan ini ya Allah, dia bergadai bergolak, kadang-kadang masa dia ya Allah untuk datang ke masjid tak mampu ya Allah, kerana mendidik kami di rumah, kerana menyediakan suap nasi untuk kami, kerana menyediakan pakaian untuk kami ya Allah, sehingga dia tak sempat untuk bersama dengan jiran, tak sempat untuk datang berkuliah. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, perempuan ini juga yang memandikan kami ya Allah. Sambil dia mandikan kami ya Allah, ada najis di pungkur kami ya Allah, di tubuh kami ya Allah. Dia cium, dia kata apa, inilah anakku ya Allah, aku sayang dia. Ketika saat dia meninggal ya Allah, kami tak mampu nak cium kedua pipi dia ya Allah. Apalah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Perempuan yang kami maksudkan itu ialah ibu kami ya Allah. Ya Allah, apalah dosa ibu kami ya Allah, apalah dosa ibu kami ya Rahman. Ya Allah, kami hidup ini ya Allah, kami ada seorang lelaki ya Allah. Masa hidup lelaki ini, dia bergadai bergolak untuk membeli sehelai baju raya ya Allah. Ketika di saat dia mati ya Allah, kami tak mampu untuk membeli sehelai kain kapan pun ya Allah, untuk kami kapankan jenazah lelaki ini. Banyak dosa kami dengan lelaki ini, ampunlah dosa kami dan dosa lelaki ini ya Allah. Masa hidup lelaki ini ya Allah, dia membonceng kami ke sekolah tanpa pernah jemu ya Allah, daripada darjah 1 sampai ya Allah dan tingkatan 5 ya Allah. Sedangkan di saat dia mati ya Allah, kami tak mampu untuk usung jenazah dia ya Allah. Ampunlah dosa kami dan dosa lelaki ini ya Allah. Di saat lelaki ini hidup ya Allah, tak sempat dia untuk datang ke masjid, tak sempat dia untuk berborak-borak dengan kawan-kawan, kerana sibuk mencari nafkah untuk kami. Ketika kami berada di tempat pengajian tinggi ya Allah, ya Allah, dia dah tak ada ya Allah. Kami tak mampu balas jasa lelaki ini ya Allah. Kau luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kau ampunlah segala dosanya. Jadikan kami anak yang soleh ya Allah. Tangan yang kami angkat ini ya Allah, tangan inilah yang mengampunkan dosa
dosa lelaki ini ya Allah. Lelaki yang kami maksudkan itu ialah ayah kami ya Allah. Ya Allah, apalah dosa lelaki ayah kami ini ya Allah. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang, jadikan kuburnya sebagai taman syurga, dan jauh daripada ya Allah menjadi kuburnya sebagai lubang-lubang neraka ya Allah. Ampunlah dosa kami dan dosa ibu dan ayah kami. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Juga ya Allah, bukalah pintu hidayah kepada semua ahli qaryah yang berada di dekat dengan surau Tafiqiyah, iaitu di Sinar Alam 2 ini ya Allah. Bukalah pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Dekatkan mereka dengan rumahmu ya Allah, kerana mereka akan bertemu denganmu ya Allah, tapi mereka tak datang rumahmu ya Allah. Bagaimana kamu nak kenal mereka ini ya Allah? Walaupun engkau pencipta alam ini, kau pencipta makhluk ini, tetapi engkau akan membenci mereka ini. Kau bukalah pintu hidayah untuk mereka. Hidayah bukan milik kami ya Allah, tapi milikmu ya Allah. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.